Mahathir punya cerita. Daripada situ kalau kita tengok bahawa pertemuan itu atas tujuan apa? Mahathir dah keluar daripada Pakatan Harapan Plus, PH dah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. So apa tujuan pertemuan tersebut? Ramai orang marah. Ramai suruh saya hentam amanah, hentam DAP, dia kata. Sabar tuan-tuan dan puan. Kalau kita tengok read between the lines, kita kena faham satu perkara. Betul, Mahathir itu dah keluar daripada Pakatan Harapan Plus, tak wujud. Pertemuan itu adalah untuk menyusun beberapa usul yang akan dibawakan di dalam parlimen. Itu kita kena faham. Usul yang akan dibawakan di dalam parlimen akan dibawa di dalam parlimen yang akan datang ini. Sekiranya kita tidak align, dua blok ini tidak align, siapa sokong usul mana, maka benda itu akan jadi masalah. Contohnya, antara usul yang akan dibantah adalah usul menukar speaker. Menukar speaker Dewan itu memerlukan usul. Usul itu menyatakan bahawa ada dua calon. Maka untuk dua calon ini dipilih satu, hendaklah dilakukan undian. Dan undian itu mestilah dia ada dua cara. Kalau baca peraturan mesyuarat parlimen, dia kata bahawa, saya tak ingat pada peraturan mesyuarat yang mana, untuk memilih, kalau sekiranya ada lebih daripada satu calon speaker, maka undian hendaklah dilakukan. Ada dua cara undian. Satu dengan cara angkat tangan, satu dengan cara bertulis. Masalah dengan angkat tangan ialah, kalau dia angkat tangan, maka orang tahulah, oh, orang UMNO pun sokong speaker PH. Masalah. Jadi orang takut and block. So caranya sepatutnya cara bertulis. Kita tak tulis nama kita, tetapi kita bagi setuju atau tidak setuju. Yang mana? Contohnya A dengan B. So walaupun A ni orang PH, B bukan orang PH, orang UMNO akan bila A juga, berkemungkinan, kita pun tak tahu. So daripada situ baru kita nampak rupanya Muhyiddin Yassin ni tak dapat sokongan. Sebab itu dia nak elakkan supaya undian di atas kertas. So pertemuan itu bertujuan, dengan arti kata lain, membincangkan usul-usul ini agar kita tidak bercanggah. Agar kita tidak bercanggah pendapat. Jangan seorang ni kata, oh, saya nak angkat tangan, seorang ni kata saya nak tulis kertas. Itu contoh. Kita tak nak perjagahan tersebut berlaku. Itu yang pertama. Kedua, bila kita masuk ke dalam Dewan, yes, kita different block, tetapi objektif kita sama, iaitu menumbangkan kerajaan kleptokrat. Kerajaan yang menyusahkan rakyat ni, betul. Tetapi nada kita sebagai pembangkang kena sama. Okey, katalah saya ni salah. Memang betul diorang nak jumpa pintu belakang dengan Mahathir, nak membelakangi PKR. Tuan-tuan dan puan-puan, Amanah dan DAP bukan bodoh. Amanah dan DAP bukan bodoh. Soalan saya mudah aja. Lepas ini Mahathir parti apa? Mahathir parti apa? Bersatu Hitam tu parti apa? Dia nak join parti apa? Bersatu dia tak boleh join dah. Nak UMNO confirm tak akan terima dia. Amanah, Mahathir nak join Amanah, ramai orang Amanah akan letak jawatan kalau Mahathir join Amanah. Dia nak join DAP, mampus dia nak join DAP. Dia lagi benci DAP daripada benci Anwar Ibrahim. So dia nak join apa lepas ini? Kemana karier politik dia? Sebab itu saya kata 2-3 hari lepas, kemana karier politik Mahathir Mohamad? Di mana, kemana arah tuju mereka? Kalau tidak kembali kepada UMNO. Tapi nak kembali kepada UMNO, dia kena pastikan bahawa Zahid Hamidi, bahawa Najib Tun Razak masuk jail, baru dia boleh balik kepada UMNO. Kenapa? Mereka ini adalah penghalang kepada dia nak kembali kepada UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan, you all ingat, diorang nak jatuhkan Najib tu untuk apa? Bersatu nak jatuhkan Najib tu untuk apa sebenarnya? Bersatu nak jatuhkan Najib sebab Najib buang Muhyiddin Yassin, bukan sebab 1MDB. Sebab Najib buang Muhyiddin Yassin. Memanglah Muhyiddin Yassin bercakap tentang 1MDB, tetapi itu bukan sebab utamanya. Muhyiddin Yassin dulu bercakap tentang 1MDB sebab nak jatuhkan Najib, supaya dia boleh naik. Sebab dia timbalan masa tu. Cuma kekuatan dia tak cukup, dia dibuang awal oleh Najib. Jadi bila dibuang awal oleh Najib, dia fikir pada masa itu, macam mana nak lawan Najib? Macam mana kita nak lawan Najib ni? Cara nak lawan Najib, kita kena bekerjasama dengan musuh kita. Prinsip dia, my enemy's enemy is my friend. My enemy's enemy is my friend. Musuh kepada musuh aku adalah kawan aku.
So pura-pura dia datang jumpa Anwar Ibrahim, datang jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita kena bentuk satu pakatan menentang 1MDB. 1MDB bukan hangguk kau. Kenapa? Itu bukan 1MDB. Itu sebenarnya keraya politik mereka. Untuk apa? Nak tumbangkan Najib. Kenapa nak tumbangkan Najib? Bila mereka berkuasa, siapa pegang KDN? Muhyiddin Yassin. Siapa Perdana Menteri? Mahathir Mohamad. Rancangan mereka, bila dah jatuh UMNO, masukkan mereka ke dalam penjara, kita keluar, masuk UMNO. Ambil alih UMNO. Atau kalau kita tak ambil alih UMNO sekalipun, kita keluar dalam keadaan kita membentuk Bersatu dan UMNO, dan kita lawan. Sebab itu Mahathir mewujudkan Mufakat Nasional. Dia bawa orang Melayu bersama pada masa itu. Yang ini yang DAP tak nampak. Dia sebenarnya nak lawan Najib bukan sebab 1MDB, tuan-tuan dan puan. Sebab dia dibuang oleh Najib pada waktu itu. Jadi bila dia dibuang, dia tahu karier politik dia tak boleh pergi jauh melainkan bekerjasama. Dan tiba-tiba menang. Itu kita kena bagi kudos jugalah menang. Tapi bila dah menang, dalam keadaan menang itu dia ingat bolehlah dia bekerjasama. Maka dibuatlah satu pakatan untuk melihat sama ada boleh tukar kerajaan atau tidak. Azmin yang buat. Azmin jumpa orang UMNO, tuan-tuan dan puan. Azmin jumpa orang UMNO. Azmin jumpa orang UMNO untuk tujuan apa? Nak tengok ada kekuatan atau tidak. Kita nak gabung parti baru. Disebut Mufakat Nasional. Untuk tujuan apa? Cuba kita fikir logik. Kita fikir logik dalam keadaan sekarang ini. So, permainan mereka ini atas tujuan lain, nak swingkan UMNO tu. Tujuan mereka nak ambil alih UMNO, itu je. So sekarang ini, bila ada gabungan ini, gabungan yang kita tengok perjumpaan hari ini, sebab itu saya kata, berhati-hati bila bermain dengan ular. Ular berbisa ni berhati-hati. Kerana apa? Suka atau tidak, dia boleh terus mematuk. Dia boleh terus mematuk kita. So, perancangan-perancangan ini tak pernahlah pasal 1MDB, kleptokrasi lah apa semua tu. Tak pernah. It's about taking over UMNO. It's about taking over UMNO. Azmin nak ke mana lepas ni? Azmin kata PKR parti yang tak relevan. Dia kata keluar kenyataan hari ni. Dia kata PKR parti relevan 20 tahun nak jadi Perdana Menteri, dia tak jadi-jadi. Dia kata kita tak ada masalah 20 tahun tak jadi Perdana Menteri. Dia tak jadi, Anwar tak jadi Perdana Menteri pun kita tak ada isu. Sebab kita kata nak jadi Perdana Menteri itu tujuan dia apa? Untuk reform, untuk islah, untuk betulkan negara. Kalau Anwar tak jadi Perdana Menteri, kita ada 10 lagi orang macam Anwar yang boleh jadi Perdana Menteri. Yang penting kita nak bentuk kerajaan yang telus. Kita nak bentuk kerajaan yang betul-betul membantu rakyat. Bukan sekadar kerajaan yang boleh untuk pentingnya diri sendiri. Bila dah menang berbagi kerusi GLC, bila dah menang berbagi kerusi menteri. Orang-orang macam ni yang kita nak tentang. Sistem macam ni yang kita nak tentang. Nak jadi YB untuk cari makan. Ini masalah. YB untuk cari makan. Jadi dalam keadaan yang ada sekarang ini, politik yang ada sekarang ini, politik yang ada. Orang kata politik ini kotor. Tuan-tuan, politik tak kotor, tuan-tuan. Yang mengotorkannya adalah orang-orang di dalam politik. Politik tak kotor. Politik ni macam pisau. Contoh ini pisau lah. Politik ni macam pisau. Kita tak boleh kata pisau tu jahat. Dia tengok siapa guna pisau tu. Kalau orang guna pisau tu untuk bunuh orang, maka yang jahatnya bukan pisau. Yang jahatnya orang itu. Tapi kalau kita guna pisau tu untuk potong sayur, bagi makan anak-anak kita, yang baiknya bukan pisau. Yang baiknya orang itu. Sama juga politik. Politik itu kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan ke untuk kejahatan? Sebab itu saya tak setuju bahawa orang kata politik ini politik itu kotor. Politik tak kotor, tuan-tuan. Yang kotor manusia yang mencorakkan politik. Itu berbalik kepada cerita Mahathir tadi. Pertemuan itu atas dasar apa? Kita kena faham pertemuan itu atas dasar nak alignkan. Okey, katakanlah mereka bukan untuk align. Memang katalah nak tinggalkan Anwar. Anwar tinggal seorang-seorang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu kepada DAP dan kepada Amanah. Ini bukan hentam, Ini saya nak bagi tahu realiti. Saya dah cakap benda ni. Kamu kalau sekiranya nak pergi pun tanpa PKR, siapa nak lead? Siapa nak bawa? Amanah nak bawa? Mahathir nak bawa? Lim Guan Eng nak bawa? Siapa? Siapa yang akan bawa?
Haluan itu siapa yang akan bawa? Jadi persoalan-persoalan ini kita kena tanyakan. Dan bila kita tanyakan persoalan ini, akhirnya kita akan fikir, oh, tak boleh nak bawa. Oh, Anwar Ibrahim boleh bawa ke? Yes, Anwar Ibrahim boleh bawa. Dan kita telah buktikan bahawa kita boleh bawa. PRU14 kita guna logo Parti Keadilan Rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Di seluruh Malaysia kecuali Sarawak, kita DAP pakai bendera DAP. Seluruh Malaysia pakai bendera yang sama. Dan kita telah buktikan kita boleh, insya-Allah. Jadi sebab itu saya dalam situasi yang ada sekarang ini, saya nak bagi tahu bahawa keperluan untuk kita bersatu, yes, ada. Namun begitu, kalau ditakdirkan kami jalan sendiri, kami tidak gentar. Sudahkah kami bersedia? Sudah. Mampukah kami menang? Belum tentu. Menang belum tentu, tapi kalah pun belum tentu. Kita kena ingat UMNO dalam keadaan lemah sekarang ini. Dengan pemimpin dia ditangkap, masuk penjara dan sebagainya. Kita kena ingat bersatu pun dalam keadaan berpecah. Amanah tak ada grassroots. DAP dalam keadaan tak boleh diterima oleh orang Melayu. Hadapi realiti ini. Kenapa tak boleh faham bahawa kamu tak boleh gerak, DAP tak boleh bergerak di kawasan orang Bumiputera dan Melayu. Kita perlukan juga orang-orang Melayu. Amanah tak boleh bergerak di kawasan orang Cina. Orang-orang bukan Melayu tak boleh terima Mahathir. Terima hakikat ini. Kenapa tak boleh terima? Susah sangat ke? Atau masih lagi orang kata kemaruk kepada kuasa dan jawatan menteri itu sehingga terkesima dengan kemanisan sedikit kuasa yang pernah disentuh dahulu? Adakah itu sebabnya? Maka kalau itulah sebabnya, minta maaf saya kata, anda bukan berada di atas landasan reform. Bercakaplah tentang reform dan sebagainya. That is not reform. That is personal gain. So apa pertemuan hari ini? Kononnya saya baca bahawa untuk realignkan pembangkang dua blok ni. Okey, tak apa kalau betul, alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya sebaliknya, masih lagi nak berkira-kira nak jadi Perdana Menteri, masih lagi berkira-kira nak tukar kerajaan, masih lagi berkira-kira nak jadi pegang jawatan menteri, maka itu tak payahlah. Saya dah kata, terus move on. Rakyat tak nak fikir sekarang ni, aku nak makan apa? Harga minyak dah naik, tuan-tuan dan puan-puan. Harga minyak dah naik 7 sen dah. Tak lama lagi dia akan cecah. RON97 berapa? RM2. Sepatutnya harga shilling RM2.08. Saya nak tengok naik ke tidak harga minyak RON95 ni. Harga diesel dah naik. Harga diesel naik, harga minyak naik. Apa nama? OPR, overnight OPR tu apa? Overnight something rate yang di bawah bank negara tu dah diturunkan untuk menunjukkan apa? Bahawa pinjaman sekarang makin turun. Sebaliknya Azmin kata apa? Oh, masa ini bukan masa untuk berjimat. Hendaklah kita berbelanja. Betul. Untuk kita nak cyclekan ekonomi, kita perlu berbelanja. Soalannya berbelanja atas apa? Kat mana duit dia? Pendapatan dia daripada mana? Itu soalan ni kita nak tanya. Kamu menteri, gaji kamu puluh ribu, GLC kamu pegang, projek-projek kamu dapat, pergi bercuti luar negara 500,000, anak kawan pun berjuta. Boleh kamu cerita? Bagi rakyat yang makan pagi pun tak tentu, makan esok malam ini pun belum pasti. Mereka ni nak bercerita tentang apa? Simpanan. Jangan kata nak menyimpan, nak belanja pun tak ada duit. Duit simpanan pun terpaksa dikeluarkan. Emas pun kena gadai. Jadi dalam keadaan yang ini, yang crucial ini, jangan bercakap bodoh. Jangan bercakap perkataan yang boleh mendatangkan kemarahan kepada rakyat. Sepatutnya kamu kena cakap sebagai Menteri Ekonomi, kononnya Menteri Ekonomi. Apa yang kerajaan boleh buat? Mana dia pelan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek tu? Bantuan geran dibagikan kepada syarikat. Mana dia? Belum sampai beberapa bulan dah habis. Sebab apa? Kroni dah sapu dulu. Jadi rakyat yang memerlukan ni tak dapat. Kroni dah sapu habis. Rakyat yang memerlukan tak dapat. Jadi bantuan prihatin tu memang tuan-tuan jadi bantuan tak prihatin. Itu kan yang kita nak. Keadaan ini yang kita nak, situasi kita nak bentuk, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa. Saya dah bergerak. Ini saya di Sarawak hari ini. InsyaAllah bulan 9 nanti saya akan ada di Pahang. Hujung bulan 9 saya ada di Kuantan. Tengah bulan 9 saya akan ada di
dari Kuantan, dari Pahang lah. Saya akan bermula tour saya di Kelantan, Terengganu. Saya Pahang, naik Kelantan, Terengganu, kemudian Pahang balik. InsyaAllah. Jadi sesiapa yang ada tawaran nak menawarkan rumah homestay ke, kalau ada surau-surau yang boleh dibuka ke, yang kami boleh tidur, yang boleh kami mandi, bagi tahu. InsyaAllah kita tak ada masalah. Kita boleh datang, kita boleh tidur situ. Tak ada, kita tak ada isu. Duit, parti tak bagi duit, kita nak berjalan ni tuan-tuan. Tak ada, parti tak bagi duit, tapi kami nak jalan ni atas tujuan apa? Atas tujuan kesedaran kita sendiri. Tapi nak kenal ada duit, minyak pun kena bayar juga kan. Mana ada minyak free? Maka kami akan ada jual merchandise lah, insyaAllah. Kita akan ada baju-baju kita jual nanti. Kita ada lah menyerah hati, bolehlah belilah nanti. Kalau ada, belilah. Bulan 9 saya di Pahang. Bulan 8 ini saya akan tour Sarawak, insyaAllah. Tour Sarawak, tapi Sarawak pun bukan seluruh Sarawak lah. Masih lagi area-area saya pada bulan 8 ni, insyaAllah. Dalam Melaka insyaAllah bulan 8 juga. Melaka Negeri Sembilan Johor pun bulan 8. Saya tengok keadaan tu macam mana nanti. Bila hari raya? Hujung bulan ni? Hujung bulan ni kan? 31 kan? Julai. So lepas raya haji lah, kita akan teruskan kita punya tour kita, insyaAllah. Kerja kita dah jalan, kita dah berjalan, kita dah bergerak. So insyaAllah itu saja daripada saya malam ini. Yang penting tuan-tuan dan puan-puan, saya kata bahawa pertemuan itu tidak lain untuk realign, sebagaimana yang saya tahulah. Tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. So jangan melatah sangat. Tapi kalau sekiranya bukan untuk realign pun, kita tak ada isu lah. Kita dah bergerak, jentera kita dah bergerak, kita dah bekerja, dan kita akan terus bekerja ini, insyaAllah. Yang penting tuan-tuan, sampaikan kepada rakan-rakan, ambil video ini, sharekan kepada rakan-rakan, pastikan bahawa kita terima data yang sebenarnya. Malam esok, kalau tidak ada aram melintang, saya akan bersiaran pada malam esok, dan kita akan berjumpa lagi, insyaAllah. Selamat malam, selamat beristirahat. Lawan, tetap lawan. Terima kasih.